aliran terutama teknik yang profesional, tetapi kalau tidak ada pendidikan di aliran perdana untuk sudah. Jadi sebab itulah saya mengharapkan agar tuan-tuan memberikan peranan yang sangat tinggilah pada pendidikan anak tuan-tuan. Dan untuk peluang-peluang juga mungkin kadang hari ini sekadar keterangan maklumat masih ibu bapa kalau yang tak tahu bahawa tahap 1 kita tidak ada peperiksaan. Okey. Cuma tahap 2. Tahap 2 dia meliputi bukan sahaja peperiksaan dari segi peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun, dia masih ada pentaksiran di sekolah. Terutama yang berkaitan dengan kurikulum seperti unit uniform, kelab persatuan, ujian segak, psikometri. Itu merupakan antara elemen-elemen penting dalam pendidikan sekarang. Justru itu saya mengharapkan agar tuan-tuan memberi sokongan kepada anak-anak. Dari segi kehadiran, setakat ini alhamdulillah kehadiran di SK Tokgah pada bulan Januari peratusnya 97 lebih. Pada bulan Februari turun sikit 96,6% tadi. Keseluruhannya bagi 2 bulan itu SK Tokgah melebihi sasaran yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu 93%. Tahniah kepada ibu bapa kerana menitik beratkan dari segi kehadiran anak-anak ke sekolah. Cuma pada bulan 2 ini berlaku sedikit sebab perubahan cuaca, ramai di antara anak tuan-tuan yang kurang sihat. Jadi kalau sekiranya tidak dapat hadir ke sekolah, tuan-tuan maklumlah terlebih dahulu ataupun pergi dapatkan rawatan segera. Sebab sekarang ni boleh katakan seluruh dunia diancam wabak COVID-19. Virus corona. Jadi setakat ni bukan kita agak negara kita saja, dari di setakat ni yang terbaru Iran. Jadi benda tu boleh berjangkit. Di pihak kementerian pun dia mengedarkan tentang cara-cara pencegahan di peringkat sekolah. Dan di peringkat sekolah pun memang kita menekankan perkara-perkara itu kepada pelajar-pelajar. Okey, untuk tuan-tuan juga, sini saya nak maklumkan sedikit berkaitan dengan perancangan program kita di peringkat sekolah, terutama kita fokuskan kepada program untuk UPSR. Setakat ni yang kita dah buat, dialog presentasi baru ni kita dah buat. Sekarang ni dah bermula kelas petang. Bermula 1 Mac. Kita bermula bulan Mac. Dah bermula kelas petang. Dan kita juga akan bermula kelas malam. Kita juga akan bermula kelas hujung minggu, Jumaat dan Sabtu. Dan kita juga akan mengadakan kemp-kemp yang bagi membantu anak perempuan mendapat penerangan yang lebih jelas, input-input ilmu yang lebih berkaitan dengan peperiksaan UPSR. Dan semua ini memerlukan perbelanjaan. Jadi dalam hari ini saya mengharapkan agar kita dapat putuskan berapa jumlah yang kita nak. Mesti ada keputusan dalam mesyuarat, sebab keputusan itu akan kita bawa atau kita akan buat permohonan kepada pihak jabatan untuk diluluskan. Kalau sekiranya pihak sekolah menetapkan jumlah yang terlalu tinggi, pihak jabatan tidak bersetuju, maka pihak sekolah akan kena dapatkan keputusan baru daripada pihak PIB. Jadi pihak PIB perlu memain peranan pentinglah. Sekarang ni banyak aktiviti yang mungkin kita akan rancang akan melibatkan
PIB. Sebelum pada itu PIBG dah berjalan dengan baik, insyaAllah apa yang telah berjalan dulu dia akan teruskan. Jadi saya rasa itu saja ucapan alu-aluan dari saya. Dan seterusnya saya rasa itulah. Dan saya harap pada hari ini kita akan capai kata putus dalam Mesyuarat Agung bersama dengan pelantikan EJT. Mungkin kita ada pelantikan EJT baru untuk sesi 2020. Jadi itu saja ucapan alu-aluan dari saya. Saya sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Zazali bin Abdullah di atas ucapan aluan itu tadi. Bagi melengkapkan majlis kita pada hari ini, majlis dijangkau dan persilakan Encik Khairul bin Awamat, naib yang diperlukan PIBG untuk menyempurnakan bingkisan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dikasihi kerabat kita daripada kawan PPP. Jadi saya kita lagi ada ibu apa lah. Jadi kita ni orang tak kena sama salah ada baca wajib ni. Ada namanya kita ada aku baca. Jadi kan baca jadi waktu dia tapi nak itu main kita pun. Bagaimana sekolah pada kita ini sama pada kita itu sebelumnya okey. Jadi kita tak sampai dah kita buka kita resmi pada awal. Okey, baik. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Encik Khairul bin Awamat yang atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, daun semula di Pekansari, batang jerami rebah di bumi. Madan dihulur sembah diberi, kata rasmi hajat mata. Bagi memuliakan lagi majlis kali ini, majlis sangat bersahati memberi laluan peluang dan kesempatan kepada yang berbahagia Encik Samsul Fahmi Syafi'i, Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Gunung, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Bahasa Tokah kali ke-38 dengan hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma terima kasih kepada Ustazah Syaratul Naim selaku pengacara kita pada petang ini. Yang berbahagia Encik Zazali bin Abdullah, Guru Besar SK Tokah. Yang berbahagia Encik Khairul bin Awamat, Naib yang di-Pertua PIBG SK Tokah. Puan Fazidah binti Muhammad, Penduduk Kanan Pentadbiran SK Tokah. Berbahagia Puan Sulawati Encik Rahman, Penduduk Kanan Curriculum. Okay, terima kasih kepada Ustaz Azman bin Abdul Wahab, pembaca doa sebentar tadi, barisan ahli jawatankuasa PIBG, semua guru-guru, semua ibu bapa, semua anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati Allah sekalian.
Ya, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini dalam pada saya satu agenda penting dalam kehidupan kita selaku ibu bapa. Selaku ibu bapa, iaitu Mesyuarat Agung PIBG dalam usaha kita berbincang, bermusyawarah, mendapat kata putus, melontarkan idea di platform yang sesuai untuk pendidikan anak kita. Jelas? Okey, pertamanya saya merakamkan salam takzim daripada Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Tuan Haji Kasman bin Umbong yang tidak dapat bersama-sama kita pada petang ini kerana beliau ada satu tugasan di Ektek Kemaman, Ektek Kemaman. Jadi saya pun sepatutnya bersama dengan beliau di sana, tetapi memandangkan pegawai yang sepatut hadir pada petang ini juga tidak dapat hadir. Jadi saya berbincang dengan Tuan Besar, apalah saya hadir untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada petang. Pertamanya saya nak kenalkan siapa dia tu Cik Zazali bin Abdul, guru besar baru. Sememangnya kita mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan memberi kepercayaan. Guru besar baru ni, guru besar yang baru dilatih menjadi guru besar. TSK Tokah. Okey. Beliau sudah saya tidak asing lagi daripada dekat nampak lagi saya bersama beliau. Betul tak tadi? Sekelas dengan dia di sekolah menengah teknik Sarah. Saya nampak dekat Palima, dekat Tandang, 6 bawah, 6 atas. Lepas tu masuk maktab juga di Terengganu, tapi saya di Pasir Panjang, beliau di Batu Raki, masih di Terengganu. Dan masuk universiti pun universiti yang sama, Universiti Sains Malaysia. Jadi bekerja pun sama, dan dia pernah menjawat jawatan sebagai penolong pegawai pendidikan daerah, pengurusan pembangunan. Jadi mungkin dia tekanan berada di PBT pun dia cakap dia langsung saya nak pergi sekolah. Jadi atas dasar perbincangan tu dia pun kembali ke sekolah dan sekarang jadi usaha. Itu yang beza dia dengan saya. Yang lebihnya dia jadi usaha, saya dah jadi usaha. Itulah dia tadi ya. Dan saya harapkan pimpinan Cikgu Zali di sini dapat memberi sesuatu lah Cik kepada penduduk Tokah, khasnya anak-anak Tokah lah dalam bidang pendidikan, dalam usaha meneraju guru-guru di SK Tokah ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya saya rasa bangga, rasa bersyukur kerana kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini sangat membanggakan. Sangat membanggakan. Okey, pendaftar. Sekarang ni dah berapa orang pendaftar sekarang? 100 orang, 80 berapa? Okey, saya difahamkan tadi 81 orang. Kita ada keluarga 96. Bermakna saya kira kalkulit kepala saya tadi kehadiran kurang lebih 85%. Sudah mencapai KPI Kementerian Pendidikan dalam Mesyuarat Agung PIBG. Banyak saya ucapkan. Satu tepukan untuk tuan-tuan dan puan-puan. 93/96. Jadi sekarang ni hampir 100%. Inilah sekolah yang pertama saya pergi kehadiran melepasi 90%. Banyak saya ucapkan. Okey, tuan-tuan, puan-puan sekalian, semangat saya untuk hadir ke sini pada hari ini apa? Tak pernah jarang tengok saya berada di sini kan? Jarang tengok saya berada di sini. Dulu ada pernah sekali di bangunan atas. Jadi saya nak naik atas lagi saya. Laju waktu tu duduk situ kata saya. Dengan naik atas pun ada sini bangunan. Okey, dalam Kementerian Pendidikan, kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk sekolah sangat penting. Ini saya nak kasih sangat penting. Bukan kerana hamper saja tuan-tuan bagi. Kita percaya tuan-tuan bagi ni kerana kepentingan pendidikan tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak kasih gini. Okey, dalam satu hari kita ada 24 jam. Pendidikan anak kita berlaku di sekolah ada beberapa jam. Pukul 7 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Ada dalam 5-6 jam. Kita 24 jam. Bermakna lebih daripada 15 jam anak tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah.
Jadi kesinambungan pendidikan tu di sekolah ni kita nak tidak putus di rumah. Mana maksud saya? Mana tuan-tuan dan puan? Begitu puan saya cakap ni, saya nak hurah hari ni. Saya janji dah dengan Cikgu Zazali, saya nak jumpa Mak Ayah, saya nak hurah. Saya percaya orang macam Kecik Amrah ni orang hebat, dia tahu pendidikan. Tapi saya nak kongsi balik dengan tuan-tuan dan puan yang mungkin rasa kepentingan tu ada setara banding anak. Itu saya bimbang. Tapi hari ini pendidikan sangat penting untuk anak-anak kita. Dan percayalah hari ini kita tak tahu anak kita yang mana berjaya, kita tak tahu. Tetapi yang penting kita tahu bahawa apakah sumbangan kita kepada anak kita dalam potensi pendidikan anak kita. Okey, dan di Kementerian Pendidikan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini diambil dalam dua KPI. KPI yang pertama program sukarelawan. Sukarelawan ni dia berlaku tuan-tuan dan puan-puan mari ke sekolah, membantu sekolah dari segi kejurulatihan ke, mari dari segi gotong royong ke, solat hajat ke, tu kehadiran yang ambil. KPI kehadiran 50%. Okey. Tuan-tuan dan puan kena mari sekolah. Program sekolah kena mari. Saya mengharapkan program-program yang melibatkan sukan ke, yang melibatkan aktiviti beruniform kan, kaitkan ibu bapa dalam program-program di sekolah. Cik Amrah minta dengan Cikgu Zali, kapok saya kerja Cikgu Zali dah beri kerjasama. Okey, sekarang saya percaya kewibawaan dengan kepimpinan yang ada dengan Cik Zali, insya-Allah dia boleh membawa kita ke hadapan. Okey, KPI yang kedua. KPI yang kedua, kita ada 6 aktiviti yang dilaporkan kehadiran tuan-tuan dan puan dalam sistem e-sarana. Dalam sistem e-sarana ni dia lapor terus kepada kementerian. Okey, aktiviti yang pertama antaranya pendaftaran tahun 1 dah berlaku. Apa tidak? Dah berlaku Jadi kita percaya kehadiran Mak Ayah melepasi 90%. Okey, aktiviti yang kedua iaitu hari penetapan target. Jadi pelajar-pelajar tahun 6 perlu meletakkan target bersama ibu bapa, bersama anak di depan guru. Itu tadi saya harap adakan aktiviti. Kita kena tahu di mana level anak kita sekarang. Jadi kita tak mahu sekolah je tahu keputusan anak kita. Macam mana kita nak bantu anak kita kalau kita tak tahu? Kita rasa sedap anak kita di sekolah memang cerdik ni, memang hebat. Tapi sebaliknya berlaku. Jadi hari ini dia buat program sebegitu. Okey, kita target. Yang B kita target ke A. Yang C kita target ke B ataupun ke A. Yang tak lepas lagi, yang tak lulus lagi kita target D dan sebagainya. Jelas? Kehadiran tuan-tuan perlu ambil. Saya hari ni cukup kecewa. Anak kita cerdik ni, anak kita hebat ni. Tapi mak ayah pula bagi anda hebat ni pula. Anak-anak dia macam kita juga. Tapi jangan meletakkan kita tu sebagai anak kita. Anak, tak apa ayah nak pergi mak lagi, tak apa mu. Anak di sekolah dah ada. Kita kena sokong anak kita. Kita kena bincang dengan cikgu kita. Sejauh mana kekuatan, kehebatan, keupayaan anak kita dalam pendidikan. Kalau kita tahu, guru tahu, insya-Allah secara bersama kita akan bina anak kita. Itu proses pendidikan. Seterusnya aktiviti yang kedua. Yang ketiga, mesyuarat agung PIBG. Alhamdulillah kita melepasi 90%. Dosa tak perlu banyak jawapan. Sebab apa tidak melepasi kehadiran yang dikehendaki oleh kementerian. Okey, kita naik dua ni kehadiran kita 65%. Dan sekarang ni dah 90%. Alhamdulillah. Aktiviti yang ketiga, yang keempat, hari temu morning. Okey, hari temu morning, mak ayah berluangkan sedikit masa. Kalau ayah tak boleh mari, mak mari. Kalau mak tak boleh mari, ayah mari. Kalau ayah tak boleh mari, bagi kakak mari. Mari jumpa dengan guru kita. Okey, berapa keputusan versi anak kita sekarang, dan bagaimana kita boleh bantu dia. Dan guru berjelaskan berapa satu persatu masalah yang timbul dan apa bantuan yang boleh kita berikan secara bersama kepada anak kita. Jelas? Jelas Jelas. Aktiviti yang kelima, Hari Sukan dan Permainan. Okey, pada Hari Sukan dan Permainan,
kehadiran ibu bapa kena hadir, diambil. Hari ni kalau anak kita main sukan, mak ayah yang mari, ni kalau saya anak tuan-tuan dan puan-puan di sini, saya boleh tanya dan tuan-tuan boleh dengar jawapan dia. Dia bangga tak mak ayah mari. Kita bayangkan kalau kita sedang nak berlari, mak ayah kita di tepi padang tengok kita, semangat tak kita? Semangat tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab. Yang pasti semangat anak-anak kita berada dengan kita. Semangat suami berada pada isteri, semangat isteri berada pada suami, semangat anak berada pada kita ibu bapa. Jelas? Jadi dia tak timbul masalah kalau kita tak kalah dalam perjuangan sukan. Jadi mak ayah memberi bantuan. Ni ayah anak balik suruh beli ni tu, ni macam-macam suruh beli, nak beli kasut, tak ada. Timbul dah benda-benda hal balik. Tak sepatutnya kita sebagai ibu bapa bantu anak kita. Jelas? Okey, yang ke-6 aktiviti yang kita ambil hari penyampaian dia. Jadi kalau anak kita dah berjaya dalam pelajaran dia, marilah. Kalau kita tengok anak kita universiti dah. Hari ni kita tengok fikir handphone, yang tu anak dia mana? Komput. Kalau ada penyampaian dia, anak kita rasa bangga dan dirasa nak tunjuk kepada mak ayah dia telah naik pentas, menerima hadiah daripada guru besar, daripada golongan dan sebagainya. Jadi kita sebagai ibu bapa sokonlah, ucapkan tahniah dan mari itu sebagai bentuk tahniah, bentuk support kita terhadap kejayaan yang diperolehi pada anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di peringkat rendah ni sangat penting sebab kita dah China anak kita esok tu. Kita nak China di mana tempat dia nak pergi sekolah menengah tu. Tadi ada sekolah menengah sains, mungkin di Tazarah, mungkin di Imtiaz, mungkin di Kakak, mungkin dapat di sekolah-sekolah yang lebih baik seperti MRSM dan sebagainya. Jelas tuan-tuan? Okey, itu KPI telah saya jelaskan. Jadi secara keseluruhannya pihak sekolah sangat mengharapkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah hari ini. Bukan hari ini kita mari sekolah tu dalam situasi emosi yang panas. Kita mari dengan emosi yang sejuk, emosi yang bangga, emosi yang kata orang boleh membantu pihak sekolah secara bersama untuk anak-anak kita. Jelas tu juga kan? Mari kita mari bantu sekolah. Hari ini kalau tuan-tuan dan puan-puan nak masuk ke sekolah, jaga tahap, beritahu saya akan call Cikgu Azazali. Apa ni? Saya akan call dia. Sebab kehadiran tuan-tuan dan puan-puan lah memberi inspirasi kepada guru-guru kami. Memberi semangat kepada guru-guru kami untuk mengajar anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jelas? Masa tenung mayat saya. Okey. Dalam kita mendidik anak-anak kita, kita ada beberapa isu lah tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Yang boleh saya kongsi dan boleh kita baiki bersama. Hari ini kita tengok kita sebagai bapa perlu menyediakan ruang belajar anak kita di rumah. Ni tuan-tuan. Okey, cuba pejam mata. Okey, tengok suasana rumah kita. Jangan fikir rumah kita kecil, rumah kita buruk. Fikir di mana ruang tempat anak kita belajar sekarang dan akan belajar seterusnya. Sebagai ibu bapa, takkanlah kita nak anak kita dibeli kursi, beli meja, di bandar nak sediakan tempat dia belajar. Ibu bapa lah yang berperanan. Tak perlu kursi baru pun, tak perlu meja baru pun. Kena sediakan satu ruang tempat anak kita belajar dengan ada cahayanya yang terang, bukan kuning je. Mungkin semangat kepada anak kita belajar. Ada dengan rak-raknya supaya anak kita dapat letak buku dan peralatan belajar dengan baik. Semoga ada jadualnya dan sebagainya. Jadi anak belajar dengan keadaan betul, insya-Allah anak kita akan berjaya. Kita tak mahu anak kita hari ini belajar di depan TV. Lepas tu adik pun nak ingin atas belakang. Jadi belajar. Jadi anak kita belajar atas lembek sama banyak nak tidur kan nak belajar, nak tidur nak belajar, tapi tak tidur nak belajar. Belajar di lambu dan sebagainya. Jadi kita kena sediakan ruang tu. Kalau boleh ada kong, jangan ada kong kan. Anak kita nak belajar selesa ni. Macam kita kalau nak belajar dengan selesa, kita kena sedialah ruang tu. Kalau anak kita ramai tengok mana-mana, kita belajar sekat tempat tu, kena tempat. Dan kita sebagai bapa kena berilah
satu-satu sumbangan yang baiklah pada anak kita supaya anak kita berada dalam keadaan selesa semasa beliau belajar. Jelas kan? Okey. Masa bila saya buat sebelum ini. Isu seterusnya interaksi sosial. Interaksi sosial ini kita nak kita dengan anak-anak kita ini dapat menjalankan aktiviti secara bersama. Mana? Ada gotong royong di rumah secara bersama, ataupun kita spend sedikit masa untuk bawa anak kita jalan. Okey, pergi Kuala Terengganu ke, pergi Kuantan ke, kalau ada duit lagi yang banyak tu, mak saya tahu kat sini ada duit, pergilah Kuala Lumpur ke, Langkawi dan sebagainya. Sebab kata orang jauh perjalanan, luas pengetahuan. Itu pengalaman dia. Kita belajar, kita pergi dengan dia, kita cerita dia. Ni dok, malah aku pergi Kuala Lumpur, puas dari Kuala Lumpur. Betul lah tuan-tuan dan puas, tuan-tuan dan puas, anak dah puas lagi. Okay? Anak pun belum sampai lagi. Ada anak kita di sini yang tak sampai ke Kuala Lumpur, pastikan sampai. Jangan berang, ajak ni sekampung ni, bawa jalan secara keluarga. Mana dia boleh bercakap, berbicara, bukanlah dia tengok dengan TV, di gambar buku dan sebagainya. Jelas kan? Okey. Ambillah ruang masa anak-anak kita petang, okey, masuk digoreng, dimakan patah secara bersama. Itu bentuk kita menjalinkan hubungan dengan anak kita dalam konteks kita mendidik anak kita. Okey, isu seterusnya komunikasi. Komunikasi kita dengan anak kita. Karena itu kita tengok hari ini anak kita tidak diberi ruang bercakap dengan kita dengan baik. Faham? Hari ini kita kena bercakap dengan anak kita. Kita kena minta pandangan anak kita. Kita kena dengar pandangan anak kita. Dan anak kita dengar pandangan kita secara positif. Kita tambah, hari ini komunikasi kita je dengan anak kita. Kau, mu ni bangun pagi. Anak kita pun ada komunikasi pun pagi. Bangun kita tu komunikasi mu ni bertubi-tubi. Dok payah, tidak wani untuk kalau lewat. Jadi anak sumpah Allah. Anak takut jumpa kita. Sebab apa? Sebab komunikasi kita tidak baik. Jadi kita kena baiki komunikasi kita. Kita kena pujuk anak kita. Kita kena relay anak kita. Kita kena pastikan dia menerima arahan sokongan kita dengan suasana yang baik, suasana yang positif. Baru anak kita dapat dibina dengan baik. Dan saya percaya orang tokoh ni dia mampu berubah dan telah pun berada dalam situasi komunikasi yang baik, supaya anak-anak kita akan ingat kita balik ni mesti buat aku bercakap baik ni dok. Balik sekolah punya dah anak anaknya nanti cover dengan kita. Pasal dalam masa sama komunikasi dengan kita isteri dengan ayah, semua dengan ayah ni mengganggu anak pula belajar. Wah, aku kata dah mau yedik jadi tu. Dok, bukan mau yedik. Oh ni jadi anak nak belajar pun dah jadi gambar dah. Jadi kita kena kawal sebagai apa komunikasi. Sebab kata-kata kita yang keluar daripada mulut, baik ibu, baik bapa, anak kita akan perhati, akan teliti, dan dia akan gunakan ayat-ayat. Kalau kita keluar ayat baik, insya-Allah baiklah anak kita keluar. Sebab anak kita itu adalah kita. Kalau kita tengok molek ni memang macam keberangan aku dulu. Memang pun itu. Sebab anak kita adalah kita. Darah daging kita. Okey. Isu yang keempat lah hari ni yang perlu kita teliti balik berkait dengan sokongan kita kepada anak kita untuk belajar. Kita kena tengok keupayaan anak kita. Kita kena bincang dengan cikgu apakah bentuk bantuan sokongan yang boleh kita beri. Antaranya, kalau perlu anak kita tuition, kita kena tuitionkan. Kalau anak kita perlu buku rujukan, kita belikan. Jelas ni? Kalau anak kita tu kita tengok macam-macam mampu je berjaya, kita janji-janjilah kepada beliau, kepada mereka dengan satu janji-janji yang baik, yang manis, yang mungkin janji kita tu sebagai satu inspirasi kepada dia untuk berjaya. Contohnya, okey, kalau kakak dapat nombor 1, mak akan beli basikal. Contoh. Okey, tak dia ada dalam kemampuan kita nak beli. Anak pun yang maksud ni nak beli basikal. Basikal baru. Basikal dia buruk, ni basikal baru. Ni dok tadi orang dapat nombor 1, ayah beli helikopter. Ini dia. Kat mana nak turun helikopter? Dia siapa dia dok. Janji tu biarlah
dalam ruang lingkup kemampuan kita. Kalau kita nak beritahu dia, okey, untuk tahun ni insya-Allah kalau ada duit lebih, okey, ayo pun tunjuk kita ke tunjuk gambar Langkawi. Buka dalam YouTube tu akan gambar Langkawi comel. Tengok pantai, tengok tempat saling tempat beli dan sebagainya lah. Supaya anak tu rasa sedapnya hujung tahun ni boleh berjalan dia Langkawi. Tapi bila dapat nombor 1, 2 sampai 3 kena pergi macam tu lah. Kalau betul-betul dapat pergi lah. Jangan janji lagi. Jaga. Kalau lagi jaga. Itu kita peranan mak ayah. Lepas tu banyaklah betul-betul sokongan kita yang kita terlepas pandang. Antaranya masa anak kita belajar tu, kita tengok berita, tengok cerita. Masa maghrib tu, masa tu lah cerita sedap lah. Janji palsu, macam-macam janji di TV masa tu lah. Sehingga kan anak pun confused tengok kita. Aku nak semayang tapi mu ayah aku masih belum bangun daripada TV untuk semayang. Anak confused. Jadi benda-benda ni kita kena sedar, kita kena peka supaya anak kita tidak lalai sebagaimana mungkin kelemahan kita terlalai pada masa itu. InsyaAllah lepas pada ni tak ada. Mau masuk pukul 7 semua TV tutup, pukul 8 pun TV tutup, tengok kita sekejap, tengoklah. Tapi volume tu kecil lah sebab anak kita nak belajar. Okey, betul sokongan lain kita kena mari ke sekolah, jumpa cikgu, jumpa guru. Ni kita banyak, kita boleh cakap, okey, cikgu matematik awak saya tahu, cikgu Fazidah. Jadi anak pun debor. Kita mari bincang dia lain, macam kau orang dia bincang lain, tapi kita debor lah. Sudah, ayah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mari ke sekolah, banyak perkara boleh sesat. Kis disiplin boleh sesat. Masalah rajin malam dalam belajar boleh sesat. Masalah peningkatan dalam pendidikan pun boleh selesai. Biasa sekadar tu dulu dari saya. Banyak ni kalau saya cakap lagi tak mesyuarat tuan-tuan dan puan-puan. Dan tak putus sekali lagi saya ucap terima kasih kepada pengurusan sekolah, cikgu sekali kerana dapat mengadakan mesyuarat agung PIBG pada hari ini. Cik Khairul, walaupun Cik Jasni sakit ini, insya-Allah, dan kita perlu bantuan orang macam Cik Berang ni, orang yang berpengaruh di sini, dapat bantu membawa ibu bapa di sini dalam pembangunan pendidikan di sini. Mari kita ke sekolah, sekolah sentiasa terbuka untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, terima kasih semua kepada cikgu yang mengajar anak-anak kita di sini. Tanpa mereka, siapalah anak kita. Berilah sokongan kepada guru-guru di sini. InsyaAllah kami warga guru di sini akan mengajar dengan sebaik mungkin untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang dulu dari saya, dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita merasmikan mesyuarat agung PIBG SK Tokah kali ke-38. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Samsul Arif bin Syafiq di atas ucapan perasmian itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, majlis diteruskan dengan cabutan nombor bertuah. Untuk itu dipersilakan sekali lagi